Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jadi selamat datang ke minggu kedua kelas kuliah saham lah kan. Jadi basically pada minggu lepas saya menerangkan tentang asas-asas saham lah kan. Apa itu saham, apa itu pasaran saham. Jadi pasaran saham ni basically dia platform untuk kita ah, mendapatkan orang panggil apa, tukar jual beli hak milik syarikat tu lah kan. Itu basic dia. Jadi setiap kali kita beli suatu saham, maksud dia kita memegang lah hak milik saham tersebut kan. Lagi banyak kita beli, kita boleh jadi sampai substantial owner kan. Dan kita boleh beli ah, selagi mana modal yang kita ada lah. Jadi hari ni kita nak tengok platform tu. Saya nak tunjuk macam mana apa tuan-puan nak guna platform yang kat sini kita guna broker Apex Security lah kan. Mula-mula sekali tuan-puan kena ke dia punya website ath.apexetrade.com kan. Ni dia punya muka depan website dia lah kan. Untuk siapa yang belum sign up, boleh klik pada sign up. So bila tuan-puan klik pada sign up tu, dia akan keluar terms and condition ni kan. Macam saya ni dia blank. Tuan-puan klik pada I agree, pada dia punya service agreement. Lepas tu tuan-puan klik pada I am not an existing Apex security lah. Daripada front page. Okay. So sini sekali lagi tuan-puan buka dia punya link ath.apexetrade.com. Tuan-puan klik pada sign up. Ni dia punya terms and condition patutnya ada lah dekat sini, tapi saya punya ni saya pakai software IDM, dia terus tarik dan dia terus download agreement tu kan. Kalau normally tuan-puan akan nampak dia punya agreement lah dekat sini. Lepas tu tuan-puan klik I agree kepada agreement dia dan tuan-puan bukanlah existing Apex Security. Tuan-puan klik register. Ni tuan-puan kena masukkanlah dia punya detail tuan-puan kan, nama IC apa semua. Lepas tu login information, user ID kan. Tuan-puan kena buat sendiri user ID tu dengan password tuan-puan. Lepas tu trading pin kan. Password ni untuk access platform trading lah kan. Dan trading pin ni bila kita nak buat pembelian atau penjualan, setiap kali proses tu sebagai security measure, dia akan minta kat kita untuk masukkan kita punya trading pin kan. Sebab dia tak nak orang yang tiba-tiba dia mai dia tekan je kan, buy and sell kan. So setiap kali buy and sell dia akan minta trading pin lah. So tuan-puan boleh buat 6 digit number lah yang mana tuan-puan senang ingat kan. Lepas tu question, ni securities question lah, tuan-puan boleh pilih mana yang tuan-puan suka dan dia punya jawapan. Lepas tu tuan-puan klik submit kan. Nanti tuan-puan terus boleh akses. Tuan-puan klik pada start trading here dekat page tadi kan, start trading here, dan tuan-puan masukkan tuan-puan punya username dengan password dan tuan-puan klik login. Okay, kalau macam ni dia keluar notification lah. So notification ni kali ni dia bagi tahu tentang beberapa saham yang trading dia kena guna cash upfront lah. That mean ada cash dulu baru boleh beli saham ni. Contoh dia saham TWL dan dia punya warrant dia. That mean dia punya anak-anak dia kan. So saham TWL ni sebenarnya adalah satu saham sedikit lah basically. Sebelum ni kita boleh trade macam biasa, guna limit dia panggil. Kita boleh guna duit yang bank pinjam kan. Tapi bila dia cakap cash upfront, kita kena ada duit dululah
kan, baru boleh jual belilah. Sekejap lagi saya tunjuk, TWL ni. So, kita klik okey. Dan ini adalah muka depan dia lah. Muka depan untuk, platform e-trade ni. Jadi mula-mula sekali kita nak tengok, pada quote screen ni, dekat sini. Kan, apa tuan-puan boleh buat dekat sini. Quote screen. Okey, atas dia dulu atas daripada quote screen ni, dia ada tulis Bursa Malaysia kan. Bursa Malaysia 1618.3. Turun 13 poin. Dia punya percentage jatuh negatif 0.85. So ni dia refer kepada FKLI, FBM KLCI lah. So kalau kita klik pada bursa ni, dia akan keluar carta. Ni carta ni lah. Carta FBM KLCI kita nampak dia menurun Lepas tu dekat sini sebelah ni adalah dia punya volume dia. Volume dia dalam 2.4 bilion lah. Kan, dan sebelah ni adalah value dia 2.1 bilion. So itu yang didagangkan pada hari Jumaat hari tu. Kan. So tuan-puan boleh tengoklah dari pagi sampai daripada pukul 9 pagi tu dia punya volume dia dengan value dia akan accumulate lah. So 2.14 ni adalah volume yang average lah sekarang di Bursa Malaysia. Kan. Tiap-tiap hari kita boleh dapat dalam 2 bilion tu kira normal lah. Dan dekat sini pula 354 ni saham yang naik dan 656 adalah saham yang turun. Dan yang dekat sebelah ni 577 yang tidak berubah dan 915 saham yang tidak didagangkan. And so ada 300 saja saham yang naik pada hari Jumaat hari itulah. Dan selepas tu pula yang ada 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah setting-setting lain lah. Kalau tuan-puan tekan 2, macam ni tuan-puan tengok dia ada quote screen, dia ada intraday chart, dia ada market depth dan dia ada order pack. Kalau tuan-puan klik pada nombor 2, dia hanya tunjukkan quote screen lah. Kan? Nombor 3, macam ni pula quote screen, analysis chart dengan stock info and tracker. Nombor 4, so tuan-puan boleh pilih lah tuan-puan suka tengok yang mana kan. Nombor 5 macam ni. Okay, so kita kembali kepada nombor 1 pula. Untuk quote screen, mula-mula sekali dekat atas, dekat sini bentuk dia lah. Tuan-puan nak bentuk macam ni dia panggil card view lah. Kan, setiap saham dalam bentuk card ataupun yang normal dia dalam bentuk list lah. Lepas tu sebelah dia tuan-puan boleh pilih. Adakah tuan-puan nak tengok semua stok ataupun IPO. Kalau contohnya tuan-puan klik IPO ataupun new listing, dia tunjuk ada satu lah yang baru listing. Dan kalau kita tengok contohnya main, kita nak tengok consumer product. Ini adalah list saham-saham consumer product yang didagangkan di pasaran utama lah, main market. So dia list down lah Pemaju, Mr. DIY, Nice, Capital A. Kan, ni nama-nama saham dia. Lepas tu tuan-puan juga boleh susun mengikut beberapa cara lah. Pertama, by volume. Kalau kita klik by volume ni, tuan-puan akan tengok kat sini volume. Dia akan susun volume yang paling tinggi lah. Volume ni maksud jual beli dia. Kan, yang proses daripada pukul 9 sampai pukul 5 tu.
Ah, jual dan beli tu total macam dekat sini per maju 61,11 juta lah kan. Contohnya kita tengok balik, kita ambil main market, kita ambil let's say property, energy, boleh jap. Main market, energy. Okay, so sebab kita ambil main market energy tadi, dia dah sort by volume. So yang paling atas sekali kita ada saham handal. So saham handal kod dia 7253, harga penutup dia 0.07. Ni saham penny lah. Maksud dia saham yang bawah 10 sen. Kan, bawah selalunya saham penny ni kita classify kalau textbook bawah RM1 lah. Tapi mostly bawah 30 sen boleh kan, bawah 50 sen. Itu kita panggil sebagai penny stock lah. So handal uh, dia punya high pun 0.075, dia punya low 0.065. Kejap tuan. Ah, kita nak tengok ni dulu kan. So macam ni kat sini harga close, harga high, harga low kan. So kita tengok sebab handal ni harga dia murah sangat Macam tuan ni cakap tadi, saya tengok hibiscus lah. Hibiscus harga tertinggi dia 2.11, harga closing dia 2.11, harga tertinggi dia 2 ringgit 10 sen dan harga terendah dia 2 ringgit 5 sen lah kan. Bid quantity kat sini ada 5,000. So that mean ada 5,000 orang, 5,000 quantity dia, 5,000 unit yang hendak beli pada harga 2 ringgit 5 sen lah. Ni yang standby lah. Yang standby as in dia ada order kan untuk hari Jumaat hari tu. Dan as dia 2.09, ada 63,500. So kat sini maksud dia orang nak menjual pada harga 2.09 lah. So kalau let's say dia buka gap up kan 2.09, siapa yang nak jual tu dapat lah kan saham yang dia nak. Kalau yang yang kalau tiba-tiba harga minyak memang betul-betul naik kan, mungkin boleh dapat lah pada harga 2.09. Dan harga terakhir dia adalah pada 2 ringgit 7 sen kan. So perubahan dia sebanyak negatif 0.04. Volume dia 2.95. So total dia dalam 2.95 juta lah. TOP ni maksud dia theoretical opening price atau closing price 2.07 lah. Ni 52 weeks high, harga paling tinggi dia untuk setahun adalah 2.87 dan harga terendah dia untuk setahun adalah 1.86. Okay. Tu macam mana cara nak baca lah kan. Very simple. Dia punya closing. Tak ada. Dia apa? Ni close dia RM2.11 kan. Theoretical closing price. So yang ni uh, tak dapat. Dia kalau tuan-puan nak tengok ni, tuan-tuan tengok dekat bawah ni, dia panggil market depth. Jap saya tunjuk Memang kita seterusnya bila kita klik ni, dia akan tukarlah bawah ni kan. So bawah ni kita ada, let's say kita tengok balik hibiscus, kita ada intraday chart dekat bawah ni. So intraday chart, ni tengok dia punya harga dia setiap minit lah kan, pergerakan dia. Kalau macam ni hibiscus ni dia tak berapa liquid ni. Sebab tu harga dia daripada dia hanya mendatar saja.
Abang jap lagi kita tengok lagi secara mendalam. Itu, eee, demand and supply lah. Kita pun tak ni sebab at the last, eee, pada 4.50 tu, itulah harga dia settle kan. Dan dia maintain. So, harga dia akan close dekat situ lah. So, dia, eee, basically demand and supply lah kan pada hari tu. Okey, kalau contoh dekat sini, market depth ni, tuan-puan tengok ada 5,000 pada RM2.05, RM2.09, 63.50. So let's say tuan-puan rasa, ah, tuan-puan nak beli hibiscus pada Isnin pagi sebab, apa, Israel dah serang Iraq kan, harga minyak boleh naik kan. So mungkin boleh orang panggil apa, buat short trade ke kan, tuan-puan nak beli terus. Kalau tuan-puan nak beli terus, tuan-puan kena queue pada harga 2.09 ni. As for malam ni lah. Unless pagi esok tiba-tiba dia buka 2.11, 2.12 kan. Kita kena, dia theoretical opening price tu dia punya expected price to open kan. So kita kena tengok monitor lah. Yes. So let's say kalau nak beli terus 2.09 lah, tapi let's say tuan cakap, mungkin kita boleh tunggu kot, kita beli 2.03 kan. So tuan-puan bila tuan-puan masuk order tu, kat sini contohnya ada 14,000 kan. Kalau tuan-puan let's say nak masuk 10,000, dia akan jadi apa, 24,000 lah kat sini. Dan tuan-puan, akan beratur kan. So harga dia kena turun dulu 2.05, 2.04 sampai 2.03, dia habiskan dulu, eee, 14,000 ni, baru dia apa, harga dia akan, eee, baru tuan-puan dapatlah saham tu. 100, yes. 100,000 lah. Dia depend on apa, aktif ke tak saham tu. Dan kalau waktu dia tengah naik kan, waktu dia tengah naik laju, kalau kita, dia panggil queue lah kan, kalau kita queue dekat bawah, mungkin kita tak dapat lah sampai order tu expired. Tapi let's say saham tu dia yang kita beli tu dia baru nak gerak kan, dia duduk dekat paras yang mendata lagi kan. Kadang bila kita queue tu mungkin, 2-3 minit kan dia dah boleh ni lah. Sebab tu kalau macam ada trader yang dia trade on momentum kan, that mean waktu pergerakan harga yang tengah laju tu, dia beli terus harga pasaran dekat market, which is kalau dekat sini 2.09 lah. Itu boleh terus dapat lah. Cuma, risiko dia beli, harga saham tu jatuh kan. So tuan-puan kena balance lah. Nak tahu patut tunggu ke tak, itulah datangnya analisis tu. Kan, so tuan-puan buat analisis, lepas tu tuan-puan tengok, okey, patut beli sekarang ataupun boleh tunggu kan. So tuan-puan apa, dapat idea dari situlah. Analisis tu satu yang boleh advise, Remiser boleh advise, yang satu lagi adalah, daripada research paper lah, daripada broker-broker kan. So tuan-puan boleh apa, sebab macam, broker dia ada dia punya research house yang, eee, yang analis yang berlesen. Dia akan keluarkan research paper berkenaan dengan saham kan. So kalau let's say dia cakap buy kan, kita boleh beli lah, tapi kita pun kena buat analisis jugalah kan, kena tak dengan kita punya strategi kan. Ah, tapi selalunya kalau ni Remiser boleh advice lah, sebab Remiser dia ada kuasa, cuma kuasa Remiser ni untuk klien dia sahaja. Dia tak boleh pergi kat luar, just
suggest saham kan. Ah, depend on ni lah, kalau yang dekat, ah, selalunya front facing, remisier atau dealer lah. Ah, dia tak adalah power dia in term of gaji scheme dia. Dealer ni dia macam kerja 9 to 5, dia dapat gaji tiap-tiap bulan. Macam remisier ni, bila klien trade, dia dapat commission. So commission tu dia bahagi 2 dengan bank kan. So dapatlah. Tu beza remisier dengan, dealer lah. Dia boleh hired, kalau contoh dia dah buat besar kan, dia ada klien besar dan dia perlukan staff, let's say satu untuk masukkan order kan, satu untuk buat, buka account. So dia boleh hired lah, tapi gaji tu dia yang bayar lah, bukan bank yang bayar. So setiap remisier dia punya running tu berbeza. Mostly berdasarkan dia punya client base dia. Kalau dah ada let's say 100 orang, 200 orang klien kan, memang tak cukup tangan lah. Kalau dalam mungkin 20, 30 orang dia boleh handle lagi lah. Itu dia punya syarat. Dia punya syarat bursa adalah setiap account mesti ada orang, broker apa, remisier atau dealer yang handle lah. Ah, itu lah. Boleh nasihat dia lah kot kan, kalau dia cakap. Kalau dia unless dia buat something yang menyebabkan yang tuan rasa kerugian tu yang ekstrim kan, ataupun memang tuan rasa benda tu, breach dia punya regulation kan, boleh report lah. Ah, yes. Okay. So, saya nak refer kepada ni kejap. Ah, kita dah tengok quote dia dah. So let's say hibiscus. Tuan boleh right click. Mula-mula kita nak tengok stock info dan tracker. Stock info dan tracker ni basically dia cerita pasal, detail lah. Contoh dia macam hibiscus, syariah, mid and small cap, main dia punya sektor energy, oil and gas kan. Producer, ah, dia punya share issue 804 million So dalam 8 bilion market cap dia 1.67 bilion. So saham ni agak besar lah. Lepas tu yang lain, EPS, earning per share 0.46, PE ratio 4.43. Ah, rendah. Value, ni value dia 6.11 million. Buy rate, yes, untuk hari Jumaat hari tu. Buy rate ni berapa banyak orang apa beli daripada, total transaction tu, semua tu kan, ada dalam 32% adalah buy. Ah, 32%. Untuk apa? Ya kalau lebih daripada 50 better lah. 30 ni, maksud dia seller lagi banyak for that day lah. Ah, macam kat sini kan, total buy volume, 948,000, total sell volume 1.918 juta. Total sell value, ni total short selling value. Total buy transaction 288, total sell transaction 374. So time and sale ni pula adalah setiap kali berlakunya, ni lah,
Ini last kali dia register pada 4.54 2007 Saya rasa yang close ni adalah close Khamis tu. Yang last ni uh, yang hari ni punya yang Jumaat. Okey, sebelah dia pula adalah intraday chart kan. Ni business done. Ni lebih lagi lah. Ni buy rate dia kita tengok kan. Pada harga 2.09 dia punya buy rate 59%, sell rate dia 40%. Pada 2.08 ada 89.44 buy rate. Paling banyak pada 2.06 lah. So that mean lagi banyak orang beli pada harga 2.06 tu. Itu kita nak tengok dia punya ni. Lepas tu kita boleh tengok satu lagi yang saya nak tunjuk adalah macam tadi intraday chart dekat bawah ni kan, dia kecil je. Saya nak tunjuk analysis chart. Ni contoh saham hibiscus lah. So carta ni adalah satu carta saham yang Apex ni dia collaborate dengan TradingView lah. So kalau tuan-puan biasa tengok TradingView, chart dia lebih kurang macam ni lah. Kan? Kalau support yang dekat sini 2.09 dia break kat sini ya. Tapi ada lagi ya. Ha. Ha. RM2 tu lah dia punya ni. So saya nak cerita semua interface dia dahulu So mula-mula tuan-puan boleh pilih saham dekat sini. Contohnya kita nak tengok saham North East. Nama dia NE kan. Kita klik saja dia akan keluar lah. Macam North East ni dia baru listing. Kan dia baru listing pada 15 hari bulan 10 hari tu. Candle merah ni. Sekejap lagi saya terangkan. So apa yang tuan-puan nampak merah hijau ni adalah dia punya carta yang dipanggil sebagai candlestick. Kan? Dia ada macam-macam kalau tuan-puan kita tengok kat sini dia ada bar chart, candle chart, hollow candle, icon IC, line dengan area. So secara dulu-dulunya dia pakai line chart lah. Line chart bentuk dia macam ni. Nampak clear tak? Sekejap, saya tukar color. Okey. Jom kita buka balik hibiscus lah sebab dia lagi banyak data kan. So, line chart ni dia guna closing price lah. Kan? Ah, Setiap data ni adalah closing price dia. Dia hanya menggunakan data point. Tapi lepas tu dia punya advancement tu, sekarang ni lepas tu the next progression dia orang pakai bar chart. Bar chart ni kalau tuan-puan tengok, kalau hijau maksud dia naik lah. Kan? Merah dia jatuh. Lepas tu kalau tuan-puan tengok di sini, saya highlight kan. Yang sebelah kiri ni harga opening dia. Dan sebelah kanan ni harga closing dia. Ha. Tapi lepas tu dia orang tengok pun kan, masih agak difficult lah untuk guna kan. Sebab tu ramai dah adapt kepada candlestick lah. So candlestick ni lagi senang lah kalau tuan-puan tengok. Dia warna hijau, dia naik lah. Dan kalau dia warna merah, dia turun lah. Dia punya cara dia, let's say kita ada satu saham harga dia 34 sen. Ni harga buka kan. So dia naik, let's say dia naik sampai 37 sen. Ha? Daripada? Tak. That mean ni kita nak tengok harian.
Dia start dari IPO tapi yang harga yang kita refer ni maksud dia, carta untuk carta daily tau, untuk macam harga semalam lah. So ni dia buka let's say 9 pagi, ni dia pukul tutup 5 petang. So kalau dia naik ke atas, selalunya kat sini dia warna hijau lah, saya tak ada pula, warna hijau tu tak ada lawat kan. Lagi satu, let's say dia ada satu lagi di mana, let's say dia buka 50 sen, lepas tu dia turun ke 0.47. Ah, ni selalu dia warna merah lah, dia turun. Kan? So dia ada beza. Kalau dia ada satu yang panjang macam ni, kan? Compare dengan satu yang kecil macam ni, yang ni lagi kuat lah. Kan? Sebab harga dia naik dari sini sampai sini. Kalau yang ni harga dia naik sampai sini. Dia buka dekat sini, dia naik, dia turun, dia maintain harga yang sama lah. Kan? Ni simple candlestick. Jadi kita guna candlestick ni sebab satu yang paling penting adalah kita nak identify reversal suatu saham tersebut lah kan. Dia punya ah, adakah saham tu nak naik ataupun nak turun. Dia punya reversal point lah. Kalau contohnya macam dekat sini, okey. Lagi satu kat sini, tuan puan juga boleh lukis. So, saya nak tunjuk tuan puan. ah, Contohnya kita nak tanda hibiscus. Harga terendah dia sebelum ni, RM1.98. Dan harga dan dia depend kepada preference lah. Selalunya saya ambil yang paling banyak dia ni. Okey, yang paling banyak cluster dia. Ada ekor ataupun ni. Selalu saya akan mark ekor dengan badan lah. Kan? Okey, so tuan puan juga boleh lukis. Dan dekat sini ni simple line lah. Kita lukis dia punya horizontal line dia. So kita tengok harga hibiscus sekarang. Last candle adalah candle berwarna merah. So maksud harga dia jatuh daripada 2.09 sampai ke 2.07. So jatuh 2 sen lah. And kita mungkin boleh expect dia akan jatuh sampai 198. Sebab harga sebelum ni dia dah pernah test 198 kan. Ha. Lepas tu yang saya tanda tadi ni, sebab kita tengok harga ni, kalau tuan-puan tengok, dia hijau kan. Hijau dia naik, 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 hijau. Lepas tu dia ada satu candle merah yang menunjukkan bahawa dia nak jatuh. So saya tanda lah dia punya tinggi ni. Untuk analisis yang saya buat ni dia panggil sebagai technical analysis. Kan? Sebab hari ni baru platform. So saya tak terang banyak lah. Kan? Sebab nanti kita akan ada sesi yang khas untuk technical analysis. Ni just nak tunjuk platform dahulu. Ni. Merah tu kena bawah ni. Kena tap down. Okay. So candlestick. So tuan-puan boleh ni bearish Marubozu lah. So yang saya sebut-sebut ni dia punya term lah kan. Nanti kita akan belajar, no problem. So tuan-puan tukar lah. Kalau contoh dia background hitam, tuan-puan tak minat kan. Tukar kelabu ke. So tuan-puan boleh modify. Business report. Ada. Lepas tu tuan-puan boleh letak juga macam ni indikator kan. Indikator ni pun nanti kita akan sentuh juga. Contohnya kita guna MACD.
Dia bukan McDonald yang kita makan tu ni momentum punya indicator. So, sebab, dekat sini dia ada macam-macam lah, tuan-puan boleh pilih ni. Ada beribu-ribu indikator, saya akan ajar a few indikator lah nanti, kan. Tengok crossover dengan histogram. Selalunya kalau nak awal dia orang tengok dekat sini lah, dia punya crossover tu. Kan. Dia kalau histogram positif lagi bagus lah, confirmation lah. So dia ada line biru, line merah kan. Kalau dia cross kat sini, buy lah. Ha, ni sebab dia tengah downtrend ni. Histogram dia negatif lah. Oh kat sini hijau. Ni dia punya setting dia ni. Dia boleh tukar kat sini setting rasanya ni. Oh tak, histogram dia satu color je. Ni kita tengok atas ni, dia kalau dia atas ni, dia positif trend lah. Kalau bawah dia negatif. Okey. Yes. So yang lain ni untuk kita lukis kan. Lepas tu tuan-puan boleh screen capture kat sini, tuan-puan boleh tangkap gambar dan tuan-puan boleh save image lah. Lepas tu pula kita nak tengok dekat ada yang ni platform untuk kita jual beli sahaja. Yang ni yang broker beli selalu broker bagi. Kalau yang broker bagi selalunya yang basic lah. Kan kita boleh buat some kind of fundamental. Lepas tu dengan technical sedikit. Itu sajalah. Satu lagi cara untuk tuan-puan buat watchlist lah. Contohnya kita ada contohnya kita ada satu watchlist kan. Kita ada watchlist Madani. Macam mana nak buat watchlist? Mula-mula kita create watchlist dulu. Contohnya kita tulis minyak. Kita klik OK. So kita masuklah. Contohnya kita masuk hibiscus. Right click. Kita masuk ke add to watchlist. Dan kita boleh pilih minyak. Kita klik add. So tuan-puan boleh tengoklah view watchlist. Jadi watchlist ni salah satu cara lah. Macam contohnya dia punya flow adalah kita buat analisis saham. Mungkin kadang-kadang saham tu bukan untuk kita beli hari ni. Tapi kita nak monitor kan. So kita masuk dalam watchlist lah. So kita masuk dalam watchlist. Kita akan monitor day to day lah. Dan tengok bila ada signal, baru kita beli. Lepas tu macam mana kita nak buy and sell. So bila tuan-puan klik pada hibiscus ni, kat bawah ni dia ada order pad. Kat sini hibiscus. So contohnya kat sini dia tulis trading limit. Macam ni account demo. Kalau tuan-puan buka account demo, dia akan ada RM1 je lah. Kan? So tuan-puan boleh pilih kat sini berapa nak beli. Contohnya nak beli 10,000. Ni kuantiti darab 100 lah. Kan? So kalau 100 unit, 100 lot sama dengan 10,000 unit. Lepas tu kita masukkan kita punya price berapa kan. Contohnya 2.09. Ataupun kita nak 2.04. Kita klik lah pada button buy. Okey, sini kena masuk trading pin. Ni account demo. Saya pun tak buat nak ingat apa trading pin dia. Kalau betul trading pin dia akan keluar macam ni. Hibiscus.kl kan. So kita confirmkan order detail kita kan. Kita beli pada RM2.04. Kuantiti 10,000.
cash, total 20,000 40 lah, 400. So kita klik okey. So kat situ tuan puan boleh tengok insufficient amount limit. So tak cukup duit lah. So tak boleh beli lah. Ah, Kalau nak jual pula, tuan puan boleh klik pada ni sell. Banyak cara lah. Satu right click, klik sell pun boleh. Selalu sell warna merah lah. Kalau macam ni kita try 10,000, 100, harga RM2.11. So kita klik sell. Sama juga kita confirmkan detail kita. Okay. Macam ni pun insufficient quantity sebab kita tak ada saham tu. Ada setengah saham boleh short. Bukan semua. Yang ni IDSS ni boleh lah kalau klik kat sini. Tapi tak cukup. Macam ni dia keluar confirmation sebab kita nak apa? Short selling kan. Not allowed to trade IDSS. So kena untuk IDSS ni maksud dia intraday short selling. So kalau macam saham ni kita boleh beli saja. Kita hanya boleh beli, kita tak boleh jual dulu. Kalau macam minyak sawit contohnya, kita expect dia jatuh. Kita boleh jual dulu, kita panggil sell short. Nanti bila harga dia jatuh, kita beli balik. Kita dapat untung dari situ lah. Tapi dekat Bursa Malaysia ni dia ada special. Dia panggil intraday short selling. That means kita boleh buat short selling tu tapi dalam proses daripada 9 pagi sampai 5 petang saja. Sebab dia tak nak aktif apa. Dia dia tak bagi kepada banyak saham lah kan. Ah, Kalau apa mostly short selling tu tak syariah lah. Kan. Ah, ah. Okey. So apa lagi? Ah, ah, yang tu saya tak sure sangat sebab saya pun tak pernah try IDSS ni. Dan tak pernah IDSS yang limit down lah kan. Sebab ah, kita orang pun tak biasa. So tak boleh nak explain IDSS more lah kan. Sebab dia selalunya kita kena dia ada proses pinjam kepada bank dulu. Broker bagi pinjam saham tu baru kita short lah. Tapi proses settlement tu tak saya tak boleh nak cerita sebab tak pernah test. Eh, yes. Okey, seterusnya dekat sini kita dah tengok intraday chart, kita dah tengok analisis chart. Kita boleh tengok tadi kita dah tengok stock info. Kita boleh tengok news. Okay, kalau kita klik news bursa ni news yang dikeluarkan oleh bursa lah. Ah, so ni news berkenaan dengan ETF eh. Kalau kita klik bolehlah dia keluar. Sekejap saya cari news yang ni sikit. Macam Tangko. Tangko pada 25/11/10 ada dibeli ada orang beli. Andrew Tat Joshua. So dia acquire 440,000.
Direct interest dia 13%, oh, bodoh ni. Ah, Angko ni kalau kita tengok, sekejap saya buka. Kita buka balik chart tu. Kita, Angko ni kalau tuan-puan tengok, dia adalah satu saham yang bukan bullish, dia yang digoreng kan. Dia syndicated. Tuan-puan tengok ni kan, dia naik sikit, 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 sikit kan. Lepas tu dia ada satu candle panjang. Kalau tuan-puan nak tengok lagi kejap. Macam ni pun kan. Dia naik, dia bagi candle panjang, satu candle panjang. So waktu dia naik hari tu, kita pun tak berani nak beli. Kita takut dia apa, waktu kita beli tu kita yang kena. So dia duduk naik lah sikit-sikit. Lepas tu uh, pada berapa? 16 hari bulan hari tu. Dia buka RM1.52, dia turun sampai RM1.30, dan dia tutup pada RM1.36. So banyak tau. So kalau siapa yang pergi beli dekat atas ni kan, dekat 20 sen dia hilang. Okey, ni Apex Security Research pula. So macam ni. Ni research yang dikeluarkan oleh Apex lah. Ni betul dah. Ha? Tak ada lah, saya reminder. Yang ni, yang berlesennya boleh buat ni. Lesen dia ni lagi lah. Tak perlu, dia kena ambil dia dekat SC lesen. Exam 12-19. Ah, Modul dia ada. Macam saya reminder, saya ambil modul 6-7, which is equity dengan rules and regulation lah. So setiap nak dapat lesen, dia kena ambil exam dekat Securities Commission lah kan. Bursa tu platform dia, SC tu dia punya regulator dia. Tapi yang besar sekali SC lah. Ini contoh research yang dikeluarkan oleh Apex lah. So tiap-tiap hari ada research. So kalau tuan-puan rajin baca, tuan-puan klik saja pada news, tuan-puan klik bursa research ni kan. So tuan-puan boleh tengok lah. Okey. Macam ni berkenaan dengan Run Hill. Macam saya dia memang terus download je. Ha? Ada. Lagi saya tunjuk, dia set iklan je dekat tu, suruh join Telegram dia. Okey ni daripada ni macam ni kan. Analyst dia nama Kenneth Leong lah. Ha? Ah, Dia tak adalah wajib, tapi dia setiap tu pun memang ada lah. Sebab dia nak apa? Dia nak klien saham kan. So dia terpaksa dia kena provide lah this saham-saham berpotensi. Sebab tu banyak yang lagi suka dia orang buat analisis sendiri. Sebab ada setengah tu dia punya apa? Sampai bila dia buat analisis tu kan. Lagi
Dia dah buat analisis, dia tengok research paper, keluar sama lah. Maksud dia mungkin skill dia sampai level tu kan. Mungkin dia tak payah baca lah kan. Yes. So kalau kita tengok pula pada market summary, ni summary tadi lah yang saya bagi tahu tu. Kan. Value dia, volume dia, berapa naik, berapa turun. Yang paling penting kat sini tuan-puan nak tengok indices. Contoh untuk crude price untuk kena buka account futures lah baru boleh tengok. Kan. Ha? Untuk ni tidak lah. Itu untuk macam ni ada bursa derivatif. Ah, tak ada. Macam ni. Okay, ni index eh. So ni semua index yang ada lah. So kita boleh tengok change. Kita nak tengok yang positif kan. So plantation. Index plantation lah. Kalau kita tekan kat carta ni kita boleh tengok lagi. So kalau kita tengok plantation lah. Yang nampak gaya nak naik pun kan. Dia nak break resistance dekat sini. Kita boleh naik lagi. Kita boleh tengok property. So tuan-puan boleh check lah setiap-setiap sektor kan. Selalunya sektor ni kita tengok malam ni kan. Kita tengok sektor mana yang okey. Kita akan prepare lah untuk hari Isnin. Sektor property masih lagi dalam keadaan sideways. Ada lagi dia punya high dekat sini. Untuk dekat sini dia masih kita consider sideways lah. Kan? Kalau kita tengok pun kan, dia cuba break kat sini tapi dia tak lepas, jatuh balik. So dia masuk dalam paras sideways lagi. Construction, semua pun masih sideways. Tapi tak lama lah ni, dia tunggu mungkin seminggu dua lagi ke. Kan? Ha? Ah, healthcare, macam healthcare pun sideways lah. Okay, tu market. Lepas tu ni order book. Kalau kita tengok order status. Ni status yang kita buat tadi lah. Kan? Semua rejected sebab tak ada duit. Kan? Dia punya practical ya. Kalau dia dah done, dia order history. Macam ni tak ada lagi lah. Sebab tak ada lagi order yang dia panggil match lah. Dia punya term. Lepas tu. So ni client summary. Macam ni report. Tuan-puan nak tengok report kan. Macam ni kosong kan. Tidak record. Sebab tak pernah trade. Kalau tidak, tuan-puan boleh tengok tuan-puan punya report. Dan e-statement. Ni kalau ada trading, tuan-puan akan dapat statement tiap-tiap hari. So tuan-puan terus boleh download dan tengok dekat sini. Dan portfolio ni saham lah. Sama juga sebab portfolio empty, tuan-puan tak boleh tengok apa-apa lah, kosong lah. Tapi ni equity portfolio dia tunjuk saham yang tuan-puan milik lah. Tuan-puan miliki kan. Lepas tu realize gain and loss. Ni untuk profit dan untung yang tuan-puan dah dapat. Lepas tu tools, break-even calculator. Ni exchange. Tuan-puan boleh tukar kepada exchange.
Jadi kalau kita buka Hong Kong delay, dia keluarlah saham-saham yang dekat Hong Kong. Bursa Malaysia, Singapura, ah, lepas tu Bursa Malaysia. Okey, setting kalau tuan-puan nak tukar outlay lah, dia punya layout dia. Yang ada. Yang lain tu dia punya apa? Dia kena ikut dia punya syariah advisory tu spesifik lah. Macam bursa dia ada dia punya sendiri kan. SC dia ada dia punya sendiri kan. Ah, ah. Kalau macam apa? Macam software TradingView dia ada detect yang syariah punya. Kita kena Google lah kan. Tengok dia ada screener syariah. Okay, ni shortcut dia Buy F1, F2 sell, uh, analysis chart F3. So tuan-puan boleh guna shortcut. Dan service ni untuk settlement lah. Untuk settlement saham ni saya nak cerita sedikit. So kita sekarang dia guna apa yang dipanggil sebagai T+2. Maksud dia contohnya tuan-puan beli hari Isnin. Tuan-puan beli kat sini. Ni T+0 lah. Beli dulu. Ni T+1. Lepas tu ni T+2. So Isnin, Selasa, Rabu. Rabu ni baru tuan-puan pick up lah. Ah, Ataupun tuan-puan masukkan duit kan untuk pick up saham tersebut lah. Dulu dia T3. Tapi sekarang dah T2. Jual pun sama. Kalau tuan jual Isnin, duit dapat hari Rabu. Always 2 hari tu lah. Ah, Tu dia panggil settlement lah. Macam dulu kena buat manual. Sekarang tuan-puan boleh buat sendiri dekat dia punya apps ni. So tu basically uh, macam mana platform ni berfungsi lah kan. Ada apa-apa soalan ke? Yang tak clear? Kalau tak ada apa-apa dah saya ingat nak close lah. Kita ada group WhatsApp. So kalau tuan-puan mesej saya boleh ambil kad kat sini kan. Nanti saya add dalam group WhatsApp lah.